Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaika binti Daud, memegang nomor kad metrik di 201810839942. Oke, untuk soalan 2 yang merujuk kepada kaedah dalam RPH, jelaskan maksud pendekatan pengajaran, kaedah pengajaran, teknik dan strategi. Oke, pendekatan ini dia adalah merupakan cara ataupun langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Pendekatan ini biasanya dia dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk mencapai sasaran. Contohnya dalam RPH 1 adalah menggunakan pendekatan pemerolehan konsep yang dimulakan dengan sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu divisi. Melalui pendekatan ini, guru juga memulakan pengajaran dengan memberi sebanyak mungkin contoh khusus hingga prinsip-prinsip penggunaan induktif. Gunakan contoh-contoh yang relevan dalam proses PDVC. Dia banyak menekankan menggariskan konsep-konsep yang susah yang sukar untuk dipahami oleh pelajar. Seterusnya adalah kaedah. Kaedah ini dia merupakan salah satu ciri tindakan guru yang sistematik untuk bertujuan mencapai sasaran objektif yang telah ditetapkan. Contohnya dalam RPH 1 ini saya menggunakan kaedah linguistik yang mana saya akan mengajar murid menerangkan tentang konsep-konsep sistem bumi dan juga struktur bumi. Khususnya teknik yang saya gunakan dalam RPS 1 ini, teknik ini merupakan kaedah untuk mencipta sesuatu hasil ataupun sebagai salah satu muslihat yang digunakan oleh guru-guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu yang singkat. Oleh itu dalam RPS 1 ini saya telah menggunakan memberikan penerangan kepada murid-murid terlebih dahulu. Lepas itu mereka akan melakukan kerja mereka. Sewaktu mereka melakukan kerja, saya akan membimbing mereka dan memantau hasil-hasil kerja mereka. Teknik ini akan melibatkan interaksi antara murid-murid dan juga interaksi antara murid dan guru. Ini akan memudahkan murid untuk lebih paham dan dapat menarik minat mereka untuk lebih meningkatkan rasa ingin tahu. Yang terakhir adalah strategi dalam penggunaan RPH 1. Strategi ini dia adalah merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam satu pengajaran berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditetapkan oleh guru, oleh saya. Khususnya contohnya dalam ini saya strategi penggunaan BBM, murid-murid akan diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian dengan bimbingan guru. Seperti mana strategi ini dia akan dapat menarik minat-minat pelajar untuk lebih tertarik dengan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Penggunaan BBM seperti penayangan video dan juga tayangan slide, penggunaan penayangan visual sudah tentu ini akan menarik minat pelajar untuk lebih bersemangat untuk belajar. Seterusnya adalah soalan 3, yaitu indeks kesukaran ini adalah untuk mengetahui tahap kesukaran yang dijawab oleh pelajar. Banyak soalan dijawab betul. Soalan tersebut adalah senang, dan jika soalan tersebut sedikit menjawab, maksudnya soalan tersebut adalah sukar dan IQ rendah. Contohnya untuk tingkat IQ tinggi adalah contohnya 280 pelajar telah menjawab betul dibahagi dengan 409 pelajar. So setelah dibahagi, dia akan mendapat 0.7 IQ indeks kesukaran. Jadi maksudnya ini 0.7 adalah item yang mudah. Itu contohnya untuk soal 38, penilaian IQ rendah 120 pelajar berbanding dengan 400 pelajar, dia akan dapat 0.3. Maksudnya item tersebut adalah sukar. Untuk penilaian indeks diskriminasi pula adalah bilangan pelajar, maksudnya bilangan pelajar berpencapaian tinggi berbanding pelajar berpencapaian rendah yang menjawab betul sesuatu item. Contohnya pelajar 400 tersebut kita bagikan kepada 3, yaitu setiap kelas adalah 133 orang. Untuk penilaian ID tinggi adalah 120 ditolak dengan 150 murid dan dibagi dengan 103 akan mendapat 0.52. Maksudnya di sini ID dia tersebut adalah tinggi dan item sesuai, dan soalan tersebut boleh digunakan. Itu untuk penilaian ID rendah adalah 120 tolak 100 bagian 103
akan dapat 0.1 yang bermaksud ID sangat rendah dan item soalan yang adalah perlu diperbaiki. Terusnya untuk soalan 4 adalah jelaskan maksud you dalam Azure yang berkaitan you utilize media and materialism. Terusnya untuk huruf U ni iaitu utilize media dan materials, iaitu penggunaan media dan bahan. Okey, untuk dalam Azure ni model reka bentuk instructional Azure bertujuan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Justru penyesuaian ini dapat dilakukan bagi memilih media dalam pengajaran secara umum. Oleh itu, terdapat 6 langkah penting yang penting dalam utilize dalam penyediaan media dan bahan, iaitu yang pertama adalah guru perlu menyimak, lepas tu melakukan pratonton, lepas tu mengkaji bahan sumber sebelum digunakan serta sesuai dengan persekitaran bilik darjah. Hal ini sebagai seorang guru kita kena perlu menyimak terlebih dahulu bahan-bahan yang perlu kita tontonkan kepada pelajar. Kita juga perlu menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran, seperti kita sama ada ingin menyediakan ataupun memudahkan pembelajaran dengan penggunaan penayangan video ataupun slide, kerana kita sendiri mengetahui bahawa penggunaan medium video dan slide ini akan dapat menarik perhatian pelajar dan ini akan menyebabkan mereka menjadi dengan lebih fokus. Bagi soalan 7 dan 8 iaitu menerangkan isi pilihan pelajaran adalah saya akan menerangkan dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam KPD 1, iaitu yang terdiri daripada 10, pendekatan didaktif, induktif, pemerolehan konsep, kooperatif yang terdiri daripada START, TGT, Jigsaw dan Kagan, seterusnya Inquiry Assessment, PBL, PJBL, Edutainment, berbagai kecerdasan dan berbagai arahan. Kaedah didaktif ni adalah dia lebih kepada penyampaian, guru menjadi penyampai dan aktiviti soal jawab tidak dipupuk dalam kalangan pelajar. Lepas tu untuk kaedah inquiry assessment adalah guru mengajar pelajar-pelajar untuk membina dan bertanyakan soalan. Contohnya apabila pelajar tu dapat menjawab soalan, dapat bertanya sedikit soalan, maksudnya pelajar faham tentang topik pembelajaran pada hari tersebut. Seterusnya kaedah induktif, iaitu guru akan mengajarkan prinsip-prinsip pembelajaran kepada pelajar, khususnya iaitu pendekatan kooperatif, iaitu kerjasama antara individu, STED, TGT yang berakhir dengan permainan, Jigsaw yang dilakukan apabila tiada guru dalam kelas. Guru hanya meninggalkan kerja kepada pelajar dan pelajar sendiri akan melakukan kerja mereka di dalam kelas. Lepas tu PBL ni juga untuk kukuhkan apa yang telah dipelajari, wujudkan kerjasama. Untuk entertainment adalah untuk permainan yang berlaku secara seronok dan diakhiri dengan permainan. Terusnya isi pembelajaran yang akan saya terangkan adalah pentaksiran. Pentaksiran ini adalah untuk mengukur sama ada objektif pembelajaran yang kita lakukan adalah tercapai. Lepas tu dia terdiri daripada 3 kategori, iaitu pentaksiran yang tentang pembelajaran, kedua pentaksiran untuk pembelajaran, dan ketiga adalah pentaksiran sebagai pembelajaran. Khususnya ciri-ciri pentaksiran ni dia ada 5, iaitu yang pertama skor yang mempunyai darjah kesahan dan kepercayaan yang tinggi. Yang kedua keobjektifan, iaitu ketepatan seseorang memeriksa skrip jawapan. Yang ketiga adalah kebolehtakhbiran, iaitu kelicinan, dan keempat kemudahtafsiran, iaitu kemampuan untuk memberi maklumat, dan yang terakhir sekali adalah kekomprehensifan. Khususnya ujian yang dilakukan untuk pelajar adalah terdiri daripada 2, iaitu ujian sumatif ataupun ujian formatif. Ujian sumatif ini dilakukan pada penghujung akhir topik pembelajaran dan ujian formatifnya dilakukan di dalam kelas setiap kali cikgu habis mengajar adalah untuk mengetahui sama ada pelajar memahami topik yang telah diajarkan oleh guru. Okey, untuk soalan ke-9 iaitu membezakan aras soalan, itu aras 1 hingga aras 6. Okey, aras 1 hingga 3 adalah guru sebagai pengajar, manakala aras 4 hingga 6 adalah guru sebagai pembelajar. Okey, untuk aras 1 adalah pengetahuan. Dengan ciri-ciri soalan adalah melibatkan proses mengingat kembali, fakta, definisi dan sebagainya. Okey, dia memerlukan calon yang semula. Jawapan juga adalah menggunakan bahasa asal. Contoh kata kerja adalah untuk seperti labelkan, senaraikan, nyatakan, apakah, dan soalan juga ada berdasarkan pengetahuan. Manakala untuk aras kedua pula adalah melibatkan proses pengembangan fikiran.
di mana pelajar belajar untuk memberi jawaban berdasarkan ayat mereka sendiri. Habis itu dia memerlukan calon untuk memahami fakta dan menguraikan, memberi contoh ilmu dalam bahasa sendiri. Contoh kata kerja yang diterangkan, jelaskan, menguraikan, paparkan, mengapakah, dan juga soalan berasaskan kepahaman. Manakala untuk aras 3 pula adalah aplikasi. Tujuan aras ini adalah untuk menggunakan pengetahuan mujarad, yaitu abstrak, untuk menyelesaikan masalah, situasi maujud, konkret, menggunakan pengetahuan dan maklumat, konsep, teori, prinsip, hukuman, atau prosedur, dan sebagainya. Mereka pelajari serta kepahaman mereka tentang pengetahuan dan maklumat itu, dan kemudiannya diaplikasikan dalam situasi baru. Ya, memerlukan cara menyelesaikan masalah bukan rutin atau masalah baru. Contoh kata kerja adalah seperti kaidah, hukum, teori, carikan, tunjukkan, gunakan, selesaikan, pilih, berikan. Soalan adalah seperti begini. Manakala untuk kelas 4 adalah analisis, yaitu terdapat situasi baru, mana adalah tujuannya untuk menakul sebab dan musabab. Dalam proses analisis ini adalah melakukan pertimbangan dan penghakiman adalah satu cara yang penting bagi mendapatkan kesimpulan. Soalan itu adalah meminta calon-calon untuk menganalisis, membacakan, dan mensyakirkan fakta. Contoh soalan. Misalnya yang itu aras 5 adalah sintesis. Aras ini adalah untuk menyepadu, mencakup ide menjadi satu. Usaha tersebut menentukan masalah dan membuat ramalan serta klasifikasi kerja ke contohnya seperti kemerosotan air sungai. Dia juga telah memerlukan calon untuk merancang mereka menghasilkan. Ini termasuk penghasilan suatu rancangan, rumusan, kaidah, prosedur, dan cadangan. Contoh salah. Yang aras terakhir adalah aras 6. Aras ini adalah seperti situasi baru dan guru juga ada sebagai pembicara. Contohnya aras 6 adalah penilaian, yaitu membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu. Kata kuncinya adalah membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, mentaksir, mengkritik serta dapat menjamak ide baru. Itu artinya itu sendiri. Contoh soalannya, ciri-cirinya memerlukan cara menilai, berpertimbangan atau justifikasi, mengesahkan, mengkritik, memberi pendapat. Biasanya aras 6 ini dia adalah essay. Jadi contoh soalan adalah seperti ini. Contohnya yaitu berdasarkan piramid tersebut, terang dan kaitan antara ciri solenoid dengan ciri ini huraikan masalah dan sedangkan langkah-langkah. Kemudian dia minta pelajar untuk memberi cadangan dan memberi uraian berdasarkan ayat mereka sendiri berdasarkan soalan. Itu saja daripada penerangan saya. Sekian, terima kasih.